Okey, saya rasa kita boleh mula dah sekarang ni sebab kita tak tunggu pun, tak boleh tunggu lama-lama. Okey, kita mula dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, untuk sesi kali ini saya nak minta rakan-rakan semua untuk berinteraksi sebab yang ni saya bukan prepare apa pun ni. Tiba-tiba je rasa nak buat, nak sharing knowledge. So kita nak buat sama-sama. Okay, nak buat sama-sama iaitu teknik Can Slim ni. Can Slim ke Can Slim ke kan? Can Slim lah Can Slim ni. Dia dipelopori oleh siapa nama dia lupa lah. Alamak bila time ni kita lupa. Tolong ingatkan saya nama dia. William ke? Aduh macam mana boleh lupa. Okey, tapi dia daripada Oklahoma City tempat saya belajar dulu Oklahoma. Okey, saya belajar di US tu. Dia di Oklahoma City, saya di Tulsa, saya bawah sikit daripada dia. So maksudnya, tapi pernah lah pergi Oklahoma City tu. So dia daripada situ, dia asalnya bukannya seorang broker Dia asalnya dia tu pernah jadi tentera dia pernah jadi tentera, lepas tu dia jadi broker. Okay, jadi broker tu dia start menggunakan Can Slim ni lah. Okey, Can Slim ni sebenarnya adalah gabungan saya suka nak share tu. Ni ada orang chat ni. Mungkin ada yang memberitahu nama dia, lupa. William J. O'Neill. Terima kasih Nabil Haikal. William tu dah ingat, J. O'Neill tu tak ingat. Okay. Alright, so basically yang saya sukanya ialah dia gabungan antara fundamental dan technical. Dua-dua dia gabung. Selalunya kita kalau tengok technician je pakai kan. Fundamental dia pakai. Tapi Can Slim ni dua-dua kita tengok. Okay, dua-dua kita tengok. Dan risikonya kalau kita tengok dua-dua ni, fundamental dan juga technical, risiko kita ni kurang sikit lah. Risiko kita untuk mengalami kerugian. Sebab apa? Sebab kita dah tengok fundamental tu dah comel. Fundamental comel. So maksudnya kita nak tengok fundamental tu comel dulu. Lepas tu technical tu is the timing bila kita nak masuk. Okay, the timing tu bila kita nak masuk. Sekarang ni kita nak tengok satu sektor je. So kita akan cuba buat dalam masa 2 jam ni. Okay, tapi kalau tak habis pun nanti boleh buat sendirilah. Okay, ini bukan nak bagi by call ke apa, tapi nak share macam mana nak buat. Okay, macam mana nak buat Can Slim ni. Saya pun maksudnya dalam proses ni saya pun belajar sendiri. Okay, so saya panggil ni master class. So master class ni lah kelas yang advance Maksudnya selalunya kalau kita belajar diploma ke degree ke, okay, kebanyakannya kita bagi pensyarah bagi input. Okay, tapi kalau master class ni ialah lebih kepada dual interaction, okay, interaksi antara student dan juga pensyarah. Okay, tapi kebanyakannya kita pensyarah selalunya akan jadi facilitator saja. So ini saya bagi tahu dulu, bukan by call. Okay, bukan juga nak bagi tahu beli ke berapa ke, tidak. Ini semua satu sharing knowledge, okay, dan kita cuba sama-sama belajar, okay, kita sama belajar. Sebab tu dalam grup Telegram saya panggilnya satu grup peerology. So kita belajar sesama kita lah, okay, insyaAllah. Dan kita sedekahkan benda ni dengan knowledge ni, kalau dapat manfaat kepada orang lain, kita sedekahkan kepada arwah ibu bapa kita ke dan sebagainya lah. Okay? Dan semua umat muslimin dan muslimat, yang pentingnya kita nak dapatkan juga saham akhirat tu. Okay, insyaAllah. Okay. So Can Slim ni sebenarnya adalah 7 benda yang ditengok. Okay, 7 benda yang ditengok. Okay, boleh tak saya minta siapa yang boleh share dengan kita Can Slim ni? Start daripada C dulu. So kita akan ada dalam masa lebih kurang berapa minit dulu kita nak tahu apa dia Can Slim. Lepas tu baru kita try secara
tengok satu persatu lah. Okay, alright. So kita start dulu dengan C dulu. Apa dia C? Boleh kita berinteraksi. Candle kot tuan. Candle. Okay, siapa lagi nak cuba? Saya minum pakai satu jug je. Current earning. Current earning, mantap Nabil Haikal. Okay, saya nak tanya Nabil Haikal ni daripada mana? Student doktor. Ya Allah, okey. Minta maaf. Saya pun tak ingat. Tak apa. Semester ni ke? Semester yang baru ni ke? Ya saya. Okey. So current earning, mana tahu benda ni sebab saya tak ada ajar pun ni. Sebab saya pun masuk kelas-kelas lain. Oh, masuk kelas lainnya. Berbayar lah. Ada yang berbayar, ada yang free. Berapa you bayar? Tak terkira pula. Banyak lah. Okay, C kita start ialah sebagai current earnings. Okay. Alright, C ialah current earnings. So mana nak cari earnings tu nanti kita akan tengok. Okay, kemudian. So, okay. A pula. Mana ada data mana A? Okay, silakan. Okay, current earning ni kita katakan dia ni adalah fundamental. Betul Ini sebagai FA. Betul Boleh tak saya kata dia FA? Betul. Okay, current earning memang FA. Okay, cantik. Alright, kalau A daripada mana? A apa tu? Siapa yang boleh cuba? Annual earning, doktor. Ini Kasih Zati ni macam student saya juga ni. Ya, doktor. Ya Allah, ramai student saya pula malam ni. Okay, annual earning. Annual earning. Okay, annual earnings. Okay, yang ni annual earning tadi current earning, lepas tu annual earning. Ini kita consider FA ke TA ni? FA rasanya tu. FA juga ya. Ini pun FA juga kan. So orang technician cakap kenapa ni asyik Ken Slim ni asyik tengok FA je ni, apa mana TA ni. Okay, tak apa. So current earning, annual earning. Okay. So lepas tu kita tengok satu lagi. Okay, next is N. Apa tu N? Siapa boleh cuba? Siapa boleh share? Ada yang cuba? Net profit kot. Net profit. Okey. Cuba lagi. Selagi tak apa, dia boleh je tu. Annual earnings tu sebenarnya profit lah tu. Okey, tu dah profit. Annual earnings, current earnings tu itu dah profit. Dia berkaitan produk tapi tak ingat apa Berkaitan produk. Ini ada masuk kelas ke dulu? Ni Nabil Haikal masuk kelas Ken Slim ke? Tak adalah khusus, cuma orang tu macam cerita sikit-sikit. Okey. Tak dalam pun, sikit je. Okey. N apa N? So ada jap ada yang bagi message juga mana kat bawah. Tadi mana nampak macam ada message. Ni. Chat. Okey. News. Okey, Mushrif Mikdad. Ni student saya ke? News. Okey, news. Kadang-kadang new management. Okey. New management ke? Okay. Apa lagi? Dah itulah news News ni kita consider sebagai apa? FA juga tu. FA juga. Ya Allah, Ken Slim ni semua FA je ni. Bila nak technical? Okay. Alright. So yang tiga ni kita faham Current earning, annual earnings, news, new management ke apa ke kan. So ini kita nampak ni sebagai FA kan. Okay, kita tengok yang seterusnya Kita tengok yang seterusnya iaitu S. Siapa boleh cuba? S? Apa tu S?
Minum dalam teko je saya minum. SS. Ada lagi, dia pakai chat dia segan-segan dia nak ni. Supply and demand Ahmad Salimi ni macam kenal je. Ahmad Salimi ni saya punya kawan ke? Kawan sekolah dulu ke? ke sama nama? Okay. Ahmad Salimi bin Abu Bakar. Bukan kawan saya sekolah dulu Kawan saya ada nama Salimi. Tapi tak ingat nama betul. Bukan. Nampak tengok gambar bukan. Okay, alright. Okay. Supply and demand. Okay. Maksudnya kita tengok sebab supply and demand ni dia akan menentukan harga selalunya. Okay. Supply and demand ni akan menentukan harga. Okay. Jadi ini adalah supply and demand ni kita consider dia sebagai apa? FA ke TA? TA kot Supply and demand FA ke TA, dua-dua sebenarnya boleh saya rasa. Sebab FA pun boleh, TA pun boleh. Sebab TA tu kita tengok volume nanti kan, supply and demand dia, kita tengok volume dan sebagainya. Tapi dari segi FA pun ada juga supply and demand. Masa time tu, contohnya masa time COVID tu, okay, demand untuk glove melambung kan. Itu contoh. Okay, itu gabungan antara FA dan TA lah. Saya kategorikan lah. Okay, gabungan antara FA dan TA. Boleh Boleh tak kita setuju tak? Boleh tak kita setuju? Boleh lah, boleh tu. Okay. Alright. Sebab tak ada siapa yang betul pun. Saya pun tak tentu betul. Jadi saya cuma bagi je cadangan. Okay, kalau kita setuju kita boleh ambil. Tak setuju kita boleh tolak. Okay. Tu. Okay, lepas S and slim tu, okay, dia ada L. Okay, apa L tu? Siapa boleh share? L. Saya buat macam ni supaya semua orang faham tau. Semua orang faham macam mana nak dapat tu nanti. Mula-mula kita kena bagi asas ni. Ini asas basic dia apa tu cancelling tu. Okay, apa tu L? Selamat datang siapa yang baru masuk. Okay. Apa tu L? Siapa nak cuba? Adakah yang cuba? Sudah ada. Ada 13 orang. Apa tu L? Leader, Doktor. Oh, ni mantap ni. Leader dan juga leader and Lagat ke? lagat. Leader and lagat. Maksudnya dalam salah satu industri kita kena tahu leader dia apa. Okay. Lagat dia apa, yang bawah sekali, yang lambat sekali lah. So dalam industri tu pula leader ni selalunya dia dengan keseluruhan market macam mana? Dia adakah dia lebih baik ataupun dia lebih cepat ataupun dia lambat ke kan? So tapi kita tengok dalam industri lah. Contohnya kalau kita tengok dalam kes kita nak buat ni oil and gas, okay? ONG, okay? Kita nak cari leader dan juga kita nak cari laggard, okay, yang lambat sikit, okay? Alright. Lepas L kita ada I. Apa untuk I? Siapa boleh cuba? I. Siapa yang boleh cuba I? Apa? Cuba. Tak apa, salah pun tak ada kena rotan pun. Okay, jangan takut. Kita kena cuba bagi je idea, tak apa. I, apa I? I for I. Cuba. Kita get two-way communication. Cuba. Okey, kita ada satu yang hantar chat. Investor kot, investor.
Institutional sponsorship investor, betul lah tu. Tapi investor yang besar-besar. Okay, kita panggil jerung dalam bahasa pasar kita panggil apa? Jerung. Okay, kita panggil jerung. So kita nak tahu jerung ada ke tak? Okay, institutional sponsorship ataupun institutional investor lah. Okay, institutional investor. Okay. Lagi satu, M. Okay, siapa boleh cuba? Last kali ni. Cuba. Okay. M. So ada 7 benda dia tengok. M. Cepet. Cepat. 20 minit untuk kita faham ni pun dah cukup bagus. M. Lagi seminit lagi untuk 20 minit. Last kali. M. Cubaan. Market apa? Makan. Market. Oh, makan. Ingatkan makan. Dah makan belum? Okey, market. Betul. Market direction. Yang ni kita nak tahu. 7 benda. Okey, so masukkan dalam kepala. Okay, ke-7 benda ni. So bila kita nak beli satu saham, kita cari 7 ni. Kita tengok 7 ni. Ini adalah kriteria yang dibuat oleh William J. O'Neill. Okey, dia panggil Ken Slim. So maksudnya kalau kita tengok leader atau laggard ni, okey, ini kita boleh katakan apa? Fundamental ke technical? FA. FA pun boleh, technical pun boleh sebab kita kena tengok juga technical. Kan? Kita kena juga tengok technical juga. Okey. Boleh juga tengok dua-dua. Institutional investor. Ini FA ke TA ni? FA doktor. FA, tapi ada orang panggil SA. Shark analysis. Analisa jerung. Okey. Okey, tapi bolehlah kita panggil FA lah, okey. FA dan tapi ada orang pakai SA Okey, lagi satu market direction. Ni apa? Yang ni TA kot. Ini TA lah, ini memang TA lah. Kita selalu kalau tengok market direction tu memang kita tengok TA. Tapi kita tengok FA, TA semua ada. Okey, kedua-duanya ada. Okey, kedua-duanya ada. Jadi sebab tu kalau technician dia tak kisah tengok FA. Okey. Tapi kalau orang-orang yang macam William J. O'Neill ni dia akan tengok dua-dua. Okey, dia akan tengok FA, dia tengok TA, dia tengok. So dekat sini dia macam ni lah. Kalau kita nak pergi masuk meminang ni, saya cerita kat student saya. Kalau masuk Minang, you kena cari calon yang comel dulu kan, betul tak? Siapa di sini yang dah kahwin? Aduh. Cari yang comel dulu. Comel tu maksudnya ada 4 kriteria. Okey, ada 4 kriteria dalam hadis kan? Ada 4 kriteria. Pertama, apa? Kriteria dia kita nak ada 4. Contoh ada 4 Ada dari segi okey, meeting ni akan habis dalam 10 minit. Kejap lagi kita kena masuk balik Minta maaf banyak masa sebab saya punya Zoom ni Zoom free. Okey, so nantilah kalau dah okey nanti barulah kita nak upgrade untuk bayar ni kan. Tapi sekarang ni saya pakai Zoom free, jadi dalam masa kalau dah terkeluar tu, masuk je balik ikut link tadi Okey. Alright. So untuk kita ada 4 kriteria tu ialah keturunan, harta, lagi kecerdikan, agama. Tapi dalam Nabi cakap pilih kerana ada agamanya. So itu maksudnya itu kriteria kalau untuk memilih pasangan hidup. Okey, macam tu contohnya kan. Itu kriteria memilih pasangan hidup. Tapi kalau Ken Slim ni itu pun ada juga kriteria dia. So ini adalah 7 kriteria. Okey, tapi timing contohnya kalau you nak dah jumpa calon, timing nak masuk meminang tu bila? Nak masuk minang atau nak menikah tu bila? Kalau menikah tu masa time bulan puasa, letih sikit. Betul tak? Kan?
So contoh. Okay, jadi kalau kita tengok FA ni kita nak tengok dia supaya dia comel, okay, tapi TA tu ialah the best timing untuk kita masuk supaya kita tak terlalu lama sangat pegang saham tersebut. Okay, kadang-kadang kita nak kena pegang, macam saya sendiri, saya tak boleh pegang lama. Saya jenis yang kita kena tahu siapa diri kita. Kalau kita ni tak boleh nak pegang lama, jadi last sekali kita pun jual. Lepas tu dah jual, dia naik. Macam Dinex saya tu kan. Saya pun dah lama pegang lama, lepas tu saya jual sebab tak sabar nak menunggu dia naik tu kan. Dah lama dah terjual. Okey, contoh. Okey, jadi ini adalah 7 kriteria. Okey, can slim. Okey, can slim. So sekarang ni macam mana kita nak tengok ke 7 ni? Ini yang saya nak cerita ni. Jadi ke 7 ni kita boleh tengok, okey, dan kita kalau boleh kita buat macam contohnya kita buat Excel macam ni. Contohlah kita boleh buat sendiri Kita boleh buat sendiri. Okey. Kita buat Excel macam ni. Ini can slim tadi kan? Can slim. Okey, saya letak macam tu. Okey, kita akan cuba buatlah berapa banyak boleh, tapi bergantunglah. Kalau tak boleh habis, you all kena habis sendiri lah. Okey, maksudnya kena cuba buat sendiri. Ini saya tunjuk aja. Okey, tunjuk aja cara dia. Okey, ini adalah can slim. Okey. C tadi ialah untuk current earning. A tadi untuk annual earning. N untuk news ataupun new management ke. S untuk supply and demand. L untuk leader atau laggard. Okay, and then I untuk institutional. M untuk market direction. Okay, alright. So maksudnya kalau untuk you cari nanti, okay, you akan carilah counter-counter dalam oil and gas. Okay, so saya untuk mudahkan saya kerjanya, okay, kita contohnya kita pergi ke iSaham. iSaham, saya buka iSaham sekejap. Ada tak iSaham sini? Okay, ini iSaham. Okay, ini iSaham. Okay, tahu kan iSaham? Boleh ke? Boleh ke saya pakai iSaham? Okay, iSaham ni kalau you boleh pergi kepada dia punya website nanti, okay, nanti you boleh tengok sekejap tak nampak pula. Okay, saya ingat saya kena besarkan je lah. Saya besarkan je. Okay, ini iSahamnya. Okay, so kalau you pergi dekat sebelah hujung sekali dia dah ada list of alah, mana dia? Okay, hilang pula. iSaham. Ini iStaff. Silap. iSaham. Okay, iSaham stock screen ni kan. Okay, dekat sebelah hujung ni, okay, tak nampak ni. Okay, dia akan beritahu. Okay, you nak pilih sektor kan. You tengok list all sector. Okay, list all sector. So sekarang ni kita akan ada banyak sektor lah. So sekarang ni sebab kita nak tengok sektor oil and gas. Oil and gas pun ada banyak Contoh upstream oil and gas, ada downstream, ni oil and gas producer. Okay, lepas tu kita ada downstream, nampak? Okay, dan banyak lagi lah. So saya ambil yang tinggi ni lah. iSaham pun dah bagi rating kan, rating dia, strength ni. So kita ambil yang paling tinggi sekarang ni ialah upstream oil and gas ni. Okay, so upstream oil and gas kita ada banyak lah counter-counter, banyak lah. Saya tak sempat semua dah. Kita ambil yang paling besar market cap dululah, contohlah, senang sikit. Okay, paling besar sampai ke bawah. Ini yang paling kecil. Okay, market cap. Okay, you tekan je kat market cap ni, dia akan sort balik. Okay, so yang paling besar Armada. So memandangkan Armada ni tak syariah, okay, kita terus kepada Sapura lah. Sapura, Dayang, Balesto, Hibiscus. Sampai mana yang kita boleh buat lah. Kalau dapat 2-3 ni kita discuss. So kita tengok 3 lah. Lepas tu you sambung lah balik. Okay, you sambung lah balik. Okay, untuk yang tadi, Excel yang saya buat tadi, okay, saya akan ambil Sapura, Dayang, Balesto, Hibiscus. Okay, kita akan letak kat situ. Sapura, Dayang, okay. Kita tulis sini, Sapura,
Okey, lepas tu Dayang. Apa lagi lepas tu? Lupa pula dah. Sapura, Dayang. Velisto. Velesto. Dengan hibiscus. Thank you. Saya ni dah tua dah sebenarnya, sebab tu tak boleh nak berapa ingat sekarang dah. Okay. Alright, so you bolehlah letak sini mungkin dia punya price kan. Sini price dia berapa. Okay. Lepas tu tak apa, kita letak je price dulu. Sapura sekarang ni harga dia kita tengok dekat saham tadi. Sapura tadi harga dia 15 sen. Okay. Ni penny semua ni kan. Dayang RM1.41. Okay, Velesto 0.175. Hibiscus 0.69, dah naik aja. Okay, lepas tu MHB MHB okay 0.485. Okay, lepas tu okay, tu Coastal tak mau lah kita Coastal dan Syariah. Penergy. Okay, Penergy kita tengok berapa? RM1.02. Okay, kita tengok tu dululah. Okay. Alright. So sekarang ni kita kena tengok current earning, annual earning, news, lepas tu supply and demand, lepas tu leaders or laggard, institutional, and also dia punya market direction. Okay. Okay, sekarang boleh follow tak? Boleh follow tak sekarang ni? Boleh Dr. boleh. Okay. Saya ada tinggal 2 minit je lagi. Okay, 2 minit je nanti. Kalau terkeluar kalau terkeluar, masuk je balik ikut link tadi sebab Zoom ni dia bagi saya sampai 40 minit je sebenarnya. Okay, so sekarang ni lagi tinggal 1 minit 57 saat. Okay, so kita ada Sapura, Dayang, Velesto, Hibiscus, MHB, Penergy. Okay, lepas tu kita nak tengok CanSlim je. Okay, kita tengok CanSlim je. Okay, macam mana nak tengok C dia ni, current earning dia ni? Siapa boleh bagi cadangan? Kat mana nak tengok current earning dia? Website apa kalau kita nak tengok? Kalau kita nak ni, kita boleh share. Okay, sebab kita semua trader, kita semua investor. Okay, kita tengok ada chat ni. Okay, yang ni Hibiscus Velesto. KLSE Screener, okay. Okay, KLSE Screener adalah satu platform yang baik lah. Cuma kalau compare dia handphone dia, saya suka yang lagi handphone dia. Okay, handphone dia lagi okay lah yang handphone, tapi yang website dia tak apa-apa ni. Okay, Malaysia Stockbiz, Bursa Marketplace, okay. Alright, so ada banyak. So sekarang ni kita nak pakai apa? Kita nak pakai yang mana? Kita nak pakai apa? Yang mana yang kita selalu pakai? Okay, yang mana yang ramai dipakai oleh orang? Saya sendiri pakai Malaysia Stockbiz dengan KLSE Screener. Kalau saya pakai handphone, saya pakai KLSE Screener. Kalau saya pakai handphone. Tapi kalau pakai laptop, saya akan gunakan Malaysia Stockbiz. Okay. So, kita pakai Malaysia Stockbiz boleh? Sebab ni laptop. Okay, Malaysia Stockbiz. Yang ni ialah Malaysia Stockbiz. So, Malaysia Stock.biz. Okay, Malaysia Stock.biz. Dia akan keluar. Okay, annual report, quarter report yang baru. Contoh 5 Mac Danko keluar 5 Mac hari tu semalam kan, MS Niaga. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang ke tak? Boleh dengar? Boleh Doktor. Okay. Alright, ni Malaysia Stockbiz. Okay, ni Malaysia Stockbiz. Okay, kita nak tengok tadi apa? Sapura. Okay, Sapura. So, kita tulis ini Sapura. Okay, tengok Sapura. Tak keluar pula Sapura ni. Sapura.
Sekejap kenapa dia tak keluar? Okey, Sapura Energy. So kita akan buka Sapura Energy. Okey, dia akan keluar. Okey. Share price dia dan sebagainya. Okey. And then kita akan tengok quarter report dia. Okey, quarter report dia. Sebab apa dia nak tahu tadi current earning dia berapa. Okey, so quarter report dia berapa So quarter report dia okey, quarterly. Kita tengok Sorry, internet saya ada slow sikit. Sebab ramai sangat yang pakai kat rumah ni. Okay, quarter report. Kalau KLC screener pun boleh juga Kalau KLC screener cuma dia tak kalau yang web ni dia tak cantik sangat lah. Dah pakai Unify dah ni. Sorry sekejap ya. Boleh follow internet kita masalah. Aduh. Mesti ni KLC screener. Dia yang KLC screener yang web ni dia tak ada chart, dia tak ada chart je. Tapi okey lah, cuma dia tak ada chart je. Carta dia tu tak ada. Tak macam yang dalam handphone. Jadi saya suka yang handphone punya lah. Ni saya buka Sapura. Tapi Sapura kenapa tak keluar? Ni Sapura. Okay, Sapura. And then Samaidin tak. Samaidin solar. Okay, tunggu tak keluar lagi. Malaysia Stock Biz. Web dia down ke? Okey, siapa boleh check? Mana tahu yang siapa yang komputer dia, internet dia laju, boleh check Sapura punya quarter earning channel okey ke tak? Saya punya masih tak keluar lagi ni. Boleh dengar ke? Ke saya cakap seorang ni? Hello? Dengar ke? Dengar. Okey. Dia kena dua komunikasi ni. Jap. Ni apa dia orang chat ni. Okey, dengar okey. Alright, dengar tak, kita letak sini. Okey, 1328. Okey, yang ni apa? Dia punya untung ke apa? Revenue. Muhammad Hairuddin. Saya minta keluar lagi ni. Internet saya betul-betul slow. Terlalu slow. Okey, revenue revenue dia 1328. Dia punya keuntungan berapa untung? Saya tak keluar ada dindong macam ni, pusing je ni. Inilah kalau kita nak main saham ni kena laju internet ni. Ni kalau dindong macam ni kita baru nak baru keluar. Okey, ni dia. Dia ada net profit 17,205. Okey, 17,205. Quarter to quarter dia menurun. Quarter to quarter maksudnya dia menurun lah. Okey, sebab apa?
Dulu dia 23, sekarang ni 17. Okay. Alright. So year on year dia meningkat 170%. So maksudnya kita sebabkan dia kata dia positif, so kita boleh katakan kita boleh bagi macam ni lah. Kalau 1 positif, kalau kosong kita kata negatif. Kalau negatif kita kata kosong. Boleh tak? Ini untuk mudah je. Okay, untuk mudah. So kat sini saya nampak net profit quarter dia 1. Okay. Maksudnya positif lah 17 ni. Okay, 17. Walaupun dia berkurang sikit, tapi dia still positif. Okay, dia still positif. Okay. Alright. Okay, faham ni? Saya letak 1 dulu. So sebab nanti saya nak letak ni semua total dia 7/7 lah kalau dia semua 1 ni. Okay. Alright. So lepas tu kita kena tengok annually. So kalau tengok annually, okay. Kalau tengok annually, sekarang ni quarter dia bagus lah. Okay. Ada untung 3 quarter. Tapi kalau annually kita rasa sebab ni ada rugi besar ni, 380 juta. Tak, negatif 4 bilion ni. Okay. 4 bilion je rugi pada 2020, April 2020 ni. Okay, kuartal 4 ni 4 bilion dia rugi. Okay. Apa dah keluar ni pula. Sekejap. Sapura tadi. Okay. So ni kuartal. Kalau kita tukar kepada annual, okay, kita tengok annual. Annual ni kita boleh kata dia kena ada growth. Dia kena ada growth selama 5 tahun lah. 5 tahun. Kalau kita dapat 5 tahun dia ada growth, okay. So dia cantik lah situ. Kejap mana untuk dapat annual. Slow betul. Tekan sekali lagi. Sekali lagi tekan. Ni pun langsung tak buka. Oh, dah ada dah ni. Ni. Sapura. Okey, ini annually Okey, annually kita tengok dia taklah cantik sangat. Okey, dia tak cantik kan. Macam dia tak adalah dia punya pertumbuhan tu terus naik. Okey, saya nak contoh bagi tunjuk satu counter yang cantik. Okey, contoh kalau kita tengok kita buka Malaysia Stock Bid lagi. Okey, tapi kali ni saya buka saham okey, yang ni cantik, Franken. Okey, kita tengok contoh Okay, Franken. Okay, kalau kita tengok annual growth dia, okay, ni okay, annual. Nampak? Yang ni nampak cantik lah ni. 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Clear tak ni? Ni kalau ni cantik tak ni? Kalau Franken ni cantik lah sebab dia growth dia. Okay, dulu 20 juta untung, lepas tu 29, 52, 69, 82. So dia ada growth. Okay, dia ada growth. Okay, ini Franken. Tapi kalau tadi mana tadi hilang dah dia. Ni Sapura ni dia tak maksudnya dia tak konsisten lah. Okay, konsisten. Hari ni kita tengok counter ni je. SK Press dia kita tengok yang ni dulu. SK Press dia tengok juga SK Press tu. Okey, kita tengok kita buka ni. Ya, Mr. Jumari minta tolong tengok SK Press. Okey, kita buka SK Press. Okey, SK Press annually dia bagus ke tidak aduh, asal lah ni. Review news pula ni. Sekejap. Ini dah macam-macam dah masuk dah ni. Ni apa benda ni? Okay, SK Press. Okay, nak tengok senang je. Kita pergi buka kan, buka dan tengoklah dia punya performance. Okay, kita tengok performance je kalau tengok SK Press.
Okay. Annual. Okay. Tengok 5 tahun dia macam mana. Okay. Hai. Ini banyak virus lah saya punya laptop ni. Okay. SK Press. Nampak ni. Annual dia dia macam tak ada growth lah. Okay. Dia tak ada growth lah. Okay. Dia maintain je. Kan? Tapi sebenarnya dia menurun sikit, naik terus. Tapi dia tak konsisten lah. Tapi untung dia ada. Okay. Untung dia ada, cuma dia tak macam front can tadi. Okay. Nampak kan? Okay. Okay. So sekarang ni kita balik kepada kita punya counter yang mula-mula tadi, Sapura tu. Okay. Sapura. Mana Sapura tadi? Ini bukan Sapura. Yang ni. Yang ni kita nak bagi dia ada growth tak 5 tahun? Okay. Siapa boleh bagi cadangan? Kita nak bagi 1 ke kita nak bagi kosong? Dia ada 2 je kita bagi ni, binary je. 1 kalau growth, kosong kalau dia tak growth. Tak ada growth. Kosong, okay, saya ikut semualah. Saya ikut majority, okay. Saya letak dia, annual growth dia kosong, okay. Alright. Sekarang ni news, okay, news. Untuk news ataupun new management, Sapura ni macam mana? Ada tak news dia? Ada tak news baru-baru ke yang baik ke yang ni? Dia dapat projek ke apa ke? Okay. Siapa yang tahu? Yang dah kaji lah sebelum ni. Sapura kalau tahu ada news tak ada news ni. Okay. So macam mana nak tahu ada news tak ada news? Kita kena buka kat announcement lah. Okay. So kita pun buka lah announcement. Kajilah dekat announcement dia. Announcement ni selalunya dekat sini, yang ujung sikit. Kalau kat Malaysia Stockbiz ni, dekat ujung belah kanan. Okay. Okay ni. Okay, carilah kat sini. Okay, carilah. Okay. Ada letak dia punya news kan. Okay, so kita tengok 26 Februari latest ni, others ni apa. So buka lah satu-satu. So kerja dia memang banyak lah. Kita kan sebab tu kena nama-namanya kena buat kajian. Kalau by call ni, you bagi tahu je, okay, beli ni, beli tu. Ini kita kaji sendirilah, okay. So kat sini, apa news dia? Okay, others, okay, Maybank Islamic Working Capital Facility. Dia dapat facility 700 juta, okay. So baca lah, okay, baca. Board of Directors, please announce the only okay, additional working capital facilities of 700 million with Maybank Islamic Berhad. So dia dapat facility daripada Maybank 700 juta. Okay. So ini good news ke bad news? Contohlah kita sebenarnya banyak lagi you kena tengok news ni. Okay, you kena tengok banyak lagi news banyak news tu kan. So tapi tak apalah, kita tengok satu news ni. Ni news ni you rasa is a good news ke atau bad news? Cuba share dengan saya, bagi pendapat. News ni bagus ke ataupun tak bagus? Dia dapat facility 700 juta. Bad news, good news. Okay. Jody cakap bad news. Nabil cakap good news, good news, good news, okay. Good news, okay, good news lagi, good lagi. Okay. So nampak macam ramai kata good. Okay, daripada bad. So sentimennya orang kata good. Okay, so ini berdasarkan sentimen lah. Berdasarkan you all kata good. So dia adalah, kita boleh kategorikan kalau good 1, kalau not good kosong. Okay, so kita letak 1 lah. Okay, sebab boleh tak? Boleh tak 1? Nak letak 1 ke kosong? Cuba letak, bagi tahu. 1 ke kosong? Ini berdasarkan 1 Sebenarnya you kena buat banyak lagi. You kena cari lagi news tu. Okay, mungkin you akan tengok, okay, 1. Okay, 1, Kasih 1, Fardi 1, Hafiz 1. Okay, lagi. Okay, kita boleh setuju tak? Kita boleh setuju tak letak 1? Okay, kita letaklah 1. Okay, tapi kalau kita ada computer system, okay, artificial intelligence kan, lagi senang lah.
So dia baca je news, dia automatic dah kategorikan 1 ke 2, 0 ke 1 ke 0 ke. So kalau ada 30 news pun dia akan tengoklah. Dia akan tengok, okay, mungkin 15 good news. Okay, 3 nak tak ada apa-apa good ataupun ni. Lepas tu lagi seterusnya. So last kali dia cakap 1. Okay, artificial intelligence lah maksudnya. Alright, so ini ialah news ataupun new management ke dan sebagainya lah. News 10 hari bulan tu good ke bad? Mana? 10 hari bulan. Apa news dia? Sekejap. Okay. Award of contract. Award of contract dah tentulah news, good news ni. Okay. Safura Energy is pleased to announce that its wholly owned subsidiary and joint venture has been awarded contract extension with a combined value of 1.85 billion. Bah, ini good news. Ini dah confirm good news. Okay. Ini contract release of purchase order. Okay. Tapi you kena baca lah nanti. Baca dulu semua tu. Okay. Kadang-kadang kena baca habis. Tapi ini contract lah maksudnya. Okay. So saya tanya balik lah. Okay. Saya tanya kepada semua. Adakah terima kontrak ni good news ke bad news? Good news ke bad news? Okay, good news. Okay lagi. Seorang jawab good news. Nabil Haikal jawab good news. Alamak, ada cakap tak dapat email. Oh, alamak. Kejap kita bagilah link kat diorang ni. Sekejap. Kita bagi link diorang ni. Ini miss. Sekejap. Kejap Macam mana nak bagi keluar balik? Oh, ni dia. Invite. Okey. Okey, kita sambung balik tadi. Good news ke bad news tadi? Okay, good news ke bad news ni? Okay, good news. Okay, so kita okay lah, kita setujulah letak 1 Okay, setuju letak 1 So kita pun letak 1 okay kat news. Okay. Supply and demand. Okay, supply and demand ni macam mana kita nak tahu? Macam mana supply and demand dia sekarang ni, ada demand dia ataupun ada supply dia. So kalau macam mana? Ada tak sesiapa yang nak share? Okay, ini dah boleh masukkan kepada fundamental dan juga technical. Okay, supply and demand. Okay, saya cerita dulu fundamental dulu. Okay. Tak dapat masuk link yang diberikan. Sekejap Sebab apa? Sejam tunggu, wording berpusing-pusing. Aduh, yang macam mana? Alay. Okay, tak apa. Kita tolong message kat diorang tu, cakap nanti kita akan share dalam YouTube. Share dalam YouTube. Aduh. Yang tu saya tak boleh buat apa. Technical memang problem. Mungkin internet dia tak berapa okey kot hari ni. Okey, kita sambung balik. Okey, kita sambung balik. Okey. Yang ni. Okey, dengan yang ni. Okey, fundamental ya. Okey, kalau contohnya sekarang ni minyak kan. Minyak sekarang ni sebabkan vaksin dah ada. Okey. Permintaan minyak dah bertambah. Lepas tu baru ni yang last OPEC meeting dia setuju untuk tak nak meningkatkan dia punya pengeluaran supaya nak jaga harga. Okey.
Jadi kalau dalam konteks ni, okay, fundamental, kalau time COVID hari tu memang minyak tak, demand tak ada. Sekarang demand dah pick up, okay? Demand dah pick up. So macam mana kita nak check? Okay, satunya kita boleh pergi kepada tengok harga minyak dunia lah. Harga minyak dunia, contoh, okay, kita buka lah TradingView ni, okay. TradingView, saya buka TradingView okay, TradingView kita cari WTI ataupun Brent, okay. Kedua-dua je boleh lah. Okay, WTI, kita tengok dekat CFD ni. Okay, WTI crude oil. Okay, ini GFM itu seminggu lepas kita bermeriah dengan GFM. Okay, ni ialah WTI ni ialah minyak US Kita ada lagi satu brand. Kita tengok dua-dua boleh, tapi kita tengok carta pun dah nampak. Okay, direction dia tengah naik. Kalau masa time COVID tu sampai $9 kan. Okay. Ini sampai ni. Tapi sekarang ni kita nampak lah. Okay. So maksudnya sekarang ni dia punya demand tu dah tambah tinggi lah. Okay, demand dia dah bertambah tinggi. Sebab apa? Bila demand tinggi, harga akan naik. Okay. Tapi untuk Sapura pula kita nak tahu macam mana dia punya supply and demand. Sebab ini ialah minyak dunia. Kan, minyak dunia. Sapura macam mana kita nak tahu? Okay. So kalau kita tengok dekat sinilah kita cari Sapura. Okay, Sapura saham. Okay, Sapura Energy. Okay. Kalau you tengok technical, okay, you akan tengok volume. Okay, volume tu boleh menunjukkan permintaan dan penawaran. Okay, volume tu. So kalau dia tak ada volume, kering je volume dia, maksudnya dia tak ada apa-apa lah kan. So kita tengok volume. Mana carta teknikal ni? Okay, kita boleh tengok volume. Okay, volume dia naik ke ataupun tak ada volume. Okay, tak ada permintaan. So Sapura ni. Ni dulu pernah lukis Sapura ni. Okay. Mana volume tak ada volume tak ada pula. Okay, saya nak kena buang satu. Okay, lepas tu baru masukkan volume. Okay, volume. Okay, volume lah. Okay, volume dia nampak dia dah start mula ada volume lah. Okay, volume dia dah bermula kan, tapi harga masih lagi sideways. Ini sideways namanya. Okay, harga masih lagi sideways. So kalau kita beli kat sini tu lama menunggu ni bertahun-tahun ni. Okay, menunggu bila lah dia nak naik kan. So basically volume kita akan tengok di sini. Okay. Dan satu lagi cara, you boleh pergi je dekat contohnya Sapura ni. Okay. You pergi tengok dekat average volume dia. Okay, average volume. Okay, mana average volume ni Sapura ni. Saya tutup yang ni dulu bagi dia besar yang ni. Sekejap. Tutup yang ni supaya nak besarkan ni. Okay. Okay, kita tengok average volume dia berapa. Tak ada bulat Mana average volume ni? Ni. Volume perata dia 10 hari 100 juta, 102 juta. Ini kalau 10 hari. Okay, 10 hari 102 juta. Hari ni punya volume, hari Jumaat punya volume tu berapa? Hari Jumaat punya volume
Mana volume ni? Susah pula tengok kat sini. Jemaatnya volume. Kalau tak ada kat ni, macam kita tengok kat bawah ni mungkin tak ada juga ni. Okey lah, kalau you buka ni lah, senang you buka platform lah. Saya buka M+, senang sikit. Okey. Ada ke Sapura? Oh, ada top 30 Okey, volume dia berapa? Satu enam dua 4417, ada lagi kosong-kosong kan? Satu poin enam. Ni 1.6 juta ke 1.6 bilion ni? Kalau tengok yang $1.6 juta. 162 juta, okey. 162 juta. Okey, tadi volume 10 hari volume tu, average volume tadi berapa? Average volume 106 juta. Yang ni 162. Okey. Hari ni hari Jumaat punya volume 162. Purata dia adalah ni saya pakai S-Ham lah. Ni ni kan SC Screener. Okey, purata dia adalah 100 juta. So ada demand tak sekarang ni? Rasa-rasanya ada demand tak? Saham ni orang tengah rancak lah. Okey. Ada juta memang juta, okey. Tadi saya pun silap baca ni, kadang-kadang banyak sangat nombor. 162 juta. Okey, 162 juta. Biasa purata 100 juta. 106 je. Lebih 60 juta. Okey, lebih 60 juta. So 60 juta tu kalau kali dengan 60 juta tu, kalau kali, okey, kali dengan, alamak dah nak habis masa dah. Okey, kalau kali dengan 15 sen, okey, sekat 9 juta dia punya lebihnya. So rasanya ada demand So kalau kita kata ada demand, okey, so maksudnya kita kena letak satu. Setuju tak? Kita letak satu ke kosong ni? Kalau ada demand. Mana tadi? Okey, nak letak satu ke kosong? Ada demand ke tak ni? Kalau ni, S itu, supply and also demand. Satu Okey, Kasih kata satu. Siapa lagi? Satu, Syami kata satu. Okey. Satu, okey. 4 orang kata satu. Satu, Jody kata satu. Okey. Ada lagi tak? Okey, so kalau 5 orang kata satu, kita letaklah satu. Okey. Lepas tu L tu apa? L tu. Okey, so sekarang ni ada 3 satu, lepas tu A dia kosong kan. A tu annual earning dia kosong lah. Okey, L tu apa? Okey, leader ataupun laggard kan, leader ataupun laggard. Okey, kalau leader ataupun laggard, okey, so kat sini kita boleh gunakan macam ni. Okey, kita boleh pergi tengok, buat comparison. Okey, boleh buat comparison. Saya gunakan trading view lah kalau boleh tak. Saya punya trading view ni trading view yang free version. Hari tu saya pro tapi
Sebab pro ni kita kena share idea kan setiap minggu, 5 idea. Tapi kadang-kadang saya terlalu sibuk, saya tak share idea. So dia turun balik saya jadi apa? Basic balik account saya. Tapi dia punya ni sekarang ni tengah downtrend, lepas tu dia sideways. Tak boleh masuk leader and laggard. Okay, so nak bagi tahu dia orang sekejap. Boleh masuk sekarang, boleh masuk. Ada lagi. Sekarang dah pukul 10, kita ada sampai 11. Okay. Tak boleh masuk link yang diberikan, sejam tunggu, waiting berpusing-pusing. Oh, aduh, kesian dia orang ini internet ni. Macam saya tadilah. Sekejap dah boleh masuk belum tu diorang ni? Mana hilang ni? Okey. Dari tadi tak boleh masuk. Masih boleh masuk. Boleh masuk. Okey. Alright. Okey, so kita sambung balik. Kita sambung balik. Okey, macam mana nak tahu leader atau laggard? Okey, kita tadi ada 4-5 counter kan. Okey, saya hilangkan dulu. EMA 12 ni hilangkan, saya nak hilangkan. Okey, okey, semua saya hilangkan. Okey, sekarang ni saya nak ambil compare. Bandingkan ni. Okey, bandingkan. Okey, saya bandingkan tadi dengan okey, satu apa counter tadi Dayang kan, Dayang. Okey, Dayang. Okey, lepas tu Velesto yang saya ingat lah. Okey, Velesto. Lepas tu kita ada Hibiscus. Okey. Lepas tu ada apa lagi tak ingat lah, tapi KLC Carimin. Karimin ada ke Karimin? Okay, Karimin. Okay. Alright, lepas tu kita tengok KLCI lah. KLCI, FBM, KLCI. Index. Okay. Oh, dah tak nampak lah. Mana satu. Mana satu. Okey, tapi okey. Kalau Dayang warna dia warna satu, warna oranye tu Dayang warna oranye. Okey, Dayang warna oranye. Saya rasa dia ni laggard ke apa? Sapura ni. Sapura, mana Sapura? Sapura ni yang candle tu. Okey, kita tukar Sapura kepada line jugalah. Okey, saya tukar kepada line juga line. Okey, Sapura ni warna biru ni. Ya ke Sapura biru? Tukar Akeneshi lah, nampak sikit. Okey. Ni Sapura ni, Akeneshi ni. Okey. Okey, kalau kita tengok ni, dia laggard ke ataupun dia leader? Laggard ke leader? Laggard laggard. Okey, so laggard lah, dia ni kira laggard lah sebab dia tak bergerak pun lagi. Kalau yang dah bergerak tu ada tak yang dah bergerak? Kalau dalam konteks ni lah, tapi rasanya macam sama. Yang purple ni apa? Oh, okay. Purple ni KLCI. Okay, Dayang yang warna orange. Karimin warna purple. Okay, Hibiscus warna orange ni. Sapura paling bawah lah dengan Velisto. Okay.
Dayang macam dah gerak sikit naik atas sikit kan. Dayang dah naik atas sikit. Lepas tu ni apa ni? Karimin pun dah naik. Hibiscus pun dah naik. So ada 3 dah naik ni. 3 dah naik. Okay, 3 dah naik tapi yang ni. Okay, so sekarang ni kita katakan dia tu laggard lah Okay. Okay, cuma dekat sini macam mana kita nak letak dia punya markah tu. So kita kata kalau kata dia leader 1, laggard 0, boleh? Boleh ke tak? Okay, boleh Ini kita cuba-cuba je. Tapi nanti kalau you nak buat, you boleh buatlah algoritma yang lebih baik. Okay, algoritma yang lebih baik. Alright, so kita letak 1 sebagai leader. Okay, 0 sebagai laggard. So Sapura ni nak letak berapa? 1 ke 0? Okay, 0, Nabil 0. Okay, silakan jawapan. Saya perlukan jawapan, cadangan. 0, Jody 0. Okay, 0. Okay, semua 0 So kat sini kita akan letak dia 0. Laggard, lambat lah. Tapi bukan dia tak naik, dia lambat naik. Okay, dia lambat naik. Yang dah naik tu yang dah memang dah naik. Okay. Okay, sekarang ni institution. Mana nak tahu institution tu? Kita tengok dekat Stockbase ada kat Stockbase. Kita pergi tengok. Okay, kat Malaysia Stockbase tadi kan. Okay, Malaysia Stockbase tu kita buka balik. Okay, Malaysia Stockbase. Okay. Malaysia Stockbase. Okay. Ini Malaysia Stockbase kan? Malaysia Stockbase. Ini announcement tadi tutup ini. Okay. Kita dah tengok shareholder dia. Ini pun announcement patutlah. Ini announcement. Okay ni. Okay, shareholding changes ni. Ni. Okay, ni yang acquired baru-baru ni lah Amanah Raya Trustees Berhad. Ini kita panggil institution ke? Kita panggil dia sebagai retailer? Amanah Raya ni. Okay, ini Kejurong lah 23 November. Tapi dah lama tu, 23 November. Kalau 23 November, dia beli tu pada harga berapa sen tu? Rendah tu. Kan? Kalau 23 November kita check berapa harga dia beli. Lebih kurang lebih kurang. Institution. Okay. Alright, kita buang balik yang tadi kejap kita buang. Sorry kena tendang kita kan. Kena tendang kita. Itulah. Dia suruh bayar tu. Okey, 23 November kita buang kejap KICI. Okey, kita buang Karimin. Okey, Hibiscus. Okey. 23 November. Okey, 23 November. Okey, dia orang beli pada harga berapa harga ni? 11 sen. 11 atau 12 sen. Okey, dia orang beli pada harga 11 atau 12 sen. So dia orang dah start belilah tu. Okey. So maksudnya Amanah Raya dah beli pada harga 11 sen. Sekarang ni harga 15 sen. Banyak sudah untung kan. Okay, institution dah ada. Okay, kita tengok balik tadi. Amanah Raya yang ni pun Tan Sri Megat ni. Ini dia ni siapa ni Tan Sri Megat ni?
Kalau dia ni director apa semua, so maksudnya dia ni kira jerung jugalah. Okey. Okey, lepas tu kita tengok yang ni ini yang baru beli Ini pun masih lagi beli 10 juta ni. Okey, pada 15 April 2020. So dia rasanya yang ni dia mungkin dia average down lah. Okey, mungkin dia average down. Okey. Alright. Untuk tahu dia punya shareholder yang lain ini you boleh buka lah dekat dia punya shareholding dia tu. Ni tak ada. Okey. Kat mana? Dekat ni ada. Dekat iSaham. Okey, dekat iSaham. Okey. Kalau kita cari Sapura. Okey, Sapura Energy Okey, kat iSaham. Okey. Kita boleh tengok shareholding dia. Okey, dekat mana ni? Tak ada pula dalam ni. Ke kat tepi ni. Ni KLSE doktor. Patut lah. Aduh. Thank you. iSaham tu dia kat belah tepi dia. Ni. Aduh, cari je malah tak jumpa. Okey, buka ni. Okey, iSaham ada. Tak silap memang ada. Okey. Banyak sangat buka, kadang-kadang kita pun ni. Ni dia. Okey. So kita tengok ni ada jerung tak kat sini? Okey. Adalah jerung. Tapi kita tengoknya float dia besar ni. So retailer besar banyak ni. Retailer pegang besar ni. 71% retailer pegang. Okey. Faham tak? Okey, ini kena tanya. Kalau tak faham kena tanya. Faham tak apa boleh saya cakap float dengan ni? Maksudnya jerungnya 30%. Jerungnya 29% je. Tak faham berat counter. Betul, berat. Sebab float dia besar. Okay. Float dia besar, sebab tu dia berat. So nak tunggu dia naik tu lambat lah. Okay, nak tunggu dia naik lambat. Sebab apa float dia, dia kalau float dia kecil, cuba faham betul-betul ni Kalau float dia kecil, maksudnya retailer tak ramai. Tapi jerung ramai. Faham tak? Sebab sekarang ni jerung dia hanya 29 je. 29%. Okay, jerung dia hanya 29%. Retailer 71%. Tapi ada jerung. Jerung ada kat sini. Jerung ada. Okay, institution ada. Tapi kecil. Okay, so kalau dalam konteks ni, dah faham tak pasal float dengan ni? Sebab saya sebenarnya nak mudahkan je. Kalau nak mudah, ada jerung ke tak ada jerung? Senang je kan. Kalau dalam konteks ni adalah jerung. Tapi ramai ke tak jerung dalam tu? Ataupun besar ke jerung pegang? Okay, boleh ulang sekali lagi Okay, float. Float ni macam ni. Float ni saham yang terapung. Dia, okay, kita dalam saham, kita ada number of shares outstanding tu ialah keseluruhan saham. Okay, keseluruhan saham ialah ni. Numbers of shares ni. Ini keseluruhan saham. Okay. Tapi float ni yang didagangkan dalam bursa. Yang didagangkan 71%. Kali dengan ni. Okay. Kali dengan 15,979 ni. So ada dapat dalam
Kalau 70% daripada 15 kan. So maksudnya dalam lebih kurang 12 juta jugalah. Lebih kurang lah 12 bilion kot. Okay. Okay, 12 bilion dipegang oleh retailer. Okay. Hanya balance je, 29% je dia pegang oleh geng-geng Jurong ni. So kalau dalam konteks ni, kalau kita nak mudah kerja, kita kata kita nak letak 1-0 tu sebagai Jurong banyak ke ataupun kita nak katakan Jurong sikit ataupun kita kata Jurong ada atau tak ada. Sebab dia binary je 1-0 kan. So you nak pilih yang mana satu? Jurong banyak ataupun Jurong ada? Kalau 80% Jurong cut adjusted float okey ke tak? Bukan. Kalau 80% Jurong cut adjusted float okey ke tak? Macam ni. Kalau dia 80% tu float, tu semua retailer. Okey, tapi kalau float dia 20%, maksudnya 80% Jurong. Okey, faham tak? Contoh JFM, saya buka JFM. Sebab apa? Hari tu kan. Contoh JFM. JFM ni banyaknya dia float dia kecil. Sekejap Okey, saya buka GFM. Ini minggu lepas saya merempit. Saya merempit. Saya hari tu mula nak jadi shareholder tapi sebab dah tinggi sangat kan, orang lain dah beli, shareholder beli pada 18 sen dengan 20 sen. Saya beli dah 25 sen. Okey, kejap kalau JFM, you tengok float dia berapa? JFM. Ini apa? Ini Malaysia Stock Base. Aduh. Okey, saya buka saham lagi lah. Saham. Okey, tapi saya nak cari GFM. Ini nak contoh, bagi contoh. Okey, bagi contoh beza. Okey. Okey, JFM kalau you tengok JFM, retailer sikit je dia pegang Retailer pegang sikit je. Okey, JFM ni bukan counter oil and gas tau. Okey, dia counter management. Okey. Management services. Okey. Nampak JFM? Okey, tempat shareholder dia. Okey, yang ni. Okey, tapi tak ada institution sangat. Okey, tak ada institution. Cuma nama-nama ni lah. Dan float dia berapa? 13.84. Number of shares 471. Okey, 471. Jadi diorang ni tak selalu jual beli tau yang dalam ni. Kalau you campur, okay, show all ni, you campur semua ni geng-geng ni, kan? So yang balance tu retailer. Ni lah 13.84 ni. Okay, so counter ringan, kejap dia naik pun boleh laju, dia turun pun boleh laju. Nampak yang hari tu, hari yang dia naik turun laju tu, yang tengah cungap kita nampak ni. Pam naik dia sekali doom, naik laju, brum. Sekali dia turun pun, nampak. Sekali turun pun berdebum. Sebab counter ringan. Okay, counter dia ringan. Okay, tapi sekarang ni institution dia taklah banyak sangat. Okay, cuma dia ada JFM Global ni. JFM Global ni ialah Syarizal ni punya dari saya. Okay. Jadi, okay, ada yang suka ringan, ada yang suka berat. Tu tak kisahlah, itu masing-masing punya ni, masing-masing punya ni. Kan, jantung tu kena laju sikit lah dia kena kuat sikit lah sekali dia turun kan. Money management kot. Tapi kalau you dah tengok dia tengah breakout tu, kalau dia counter ringan tu memang dia laju lah. Nampak ni. Okay, dia naik tu sekali naik berapa persen ni. Kan. Tu, tapi kat sini masa ni orang lain dah beli pada harga 18 sen lah dengan 20 sen. So saya pun beli hari tu di 25 sen sebab dia breakout 25 sen. Saya beli pada dia breakout 25 sen ni. Okay, sampai 31 sen saya dah jual. Contoh counter penny. Ini pun counter penny.
Jerung kecil, bukan jerung kecil. Jerungnya insider pegang banyak. Insider lah saya panggil. Insider pegang banyak. Okey. Retailer yang pegang 13.84. Okey. Yang buat dia volatile ni retailer. Okey. Retailer yang GFM okey, counter dia punya QR okey, tapi dia growth tak ada. Okey, growth dia tak ada. Okey, QR okey, growth dia tak ada. Untuk annual growth. Kalau kita tengok CanSlim kan, okey, CanSlim tadi kan kita tengok dia punya growth dia tak ada. Dia static lah, dia macam SK Press. SK Press tadi kan, dia static je. Okey, kita buka balik tadi. Okey, dalam konteks ni Sapura ni unit letak dia ada institution ke tak? Ataupun dia ada institution ada tapi kecil ke macam mana? So unit, okey, kita pilih antara dua dulu. Satu, okey, kalau nak mudah kerja ialah macam ni. Ada jerung, tak ada jerung. Boleh tak kita ambil yang tu, yang mudah lah. Ada jerung, tak ada jerung. Kalau kita tengok ada jerung, ada institution lah cukup. Okey, boleh Boleh Ada institution yang tak ada je. Okey, so ada jerung. So kalau ada jerung satu kalau tak ada jerung kosong. So kita letak sini satu. Okey, institution ada lah. Tapi institution sebenarnya kenapa dia makin hilang pula ni? Saya number lock lah. Dia pergi ke belakang pula. Dia ke belakang pula dia. Hilang terus. Macam mana boleh jadi? Kejap. Ini mesti tersilap. Terpegang-pegang lain ni kan. Kejap. Tadi kita ni satu. Hilang pula. Kenapa? Saya buka ni dulu. Try balik. Aduh, Oh, okey. Kena pakai Siapa ke belakang pula ni? Dia boleh ke belakang pula. Tu. Cuba try save code. Save. Okey, save. Saya letak sini lah. Letak ni CanSlim. Okey, CanSlim. Okey, satu. Okey. Dia tadi lagged kan, kosong. Okey, lepas tu institution ada. Okey. Sekarang market direction. Okey, market direction macam mana? Macam mana nak tengok dia ni? Okey, so ini technical lah Ini kena tengok technical. Okey, market direction sekarang ni you rasa dia downtrend ke, sideways ke, uptrend? Okey, downtrend dia dah break dah. Kan? So sekarang ni dia macam mana? Long term dia macam mana? Long term dia memang dia tengah dia dulu memang dia downtrend. Okey, lama dia downtrend daripada tahun ni kena tahu kat mana ni supaya dia ni naik ke atas. Okey, dia daripada tahun 2013 downtrend. Okey, 2013 downtrend. So sekarang ni dia
masih lagi sideways. So kalau dalam contact direction ni kita nak cari yang macam mana? Kalau daripada ni sideways lah ni, saya rasa sideways lagi lah ni. Sideways, tapi kalau short term okay, kalau short term dah ada nampak lah. Dia ada buat market structure untuk naik. Tapi short term lah, short term. Okay, dan dia dah break juga dia punya resistance saya letak ni 14.5. So maksudnya daripada segi short term ada possibility. Okay. So market direction ni short term you mungkin kena buat nota tu. Ada kita hanya akan cari yang uptrend ataupun ada potensi untuk uptrend. Okay, buat masa ni dia belum lagi. Kalau kita tengok ni kalau you nak tarik pun dia boleh dapat sampai dia target lah, targetnya mungkin kalau you pegang lama 25 sen setengah ni mungkin dah boleh pergi, ataupun first target dia lah kat sini lah. First target dia lah kat sini. Tu 17 sen setengah. Okay, first target dia 17 sen setengah, lepas tu kalau dia boleh pergi lagi dia dah sampai 25 sen setengah. So short term dia ada naik, tapi kalau long term dia dia belum lagi lah, dia masih lagi downtrend lagi lah. Okay, separuh ni pun kalau kita buat yang ni pun okay, tak kita ambil daripada let's say lah daripada sini pun dia masih lagi downtrend lagi lah. Okay, so dia masih lagi downtrend. So dia kena pecah yang ni. Itulah 17 sen setengah ni. Okay, untuk mid term punya downtrend ni dia kena pecah. So kalau okay, sekarang ni saya nak tanya balik. Okay, ini you nak letak 1 ke kosong? Okay, kita katakan 1 uptrend, kosong downtrend dengan sideways. 1 ke kosong? Saya tengok chat ni. Kosong. Okey, kosong. Ini untuk jawapan ni. Okey, kalau macam tu kita ikut jadi kosong. Okey, mana tadi Excel? Ada Excelnya. Okey. Excel. Okey. Kosong. Okey. So sekarang ni kita akan buat sini total. Okey. So kita boleh totalkan semua ni. Okey. Ini yang senang punya senang je. Okay, you akan buat total 4/7. Yang ini 4/7. Okay. Okay, boleh tak ni? Boleh dapat tak ni? Rasanya macam dapat 1 je. Kalau dapat dayang 1 lagi pun cantik juga. Ni boleh tak? Kita kata dapat 4/7. Okay, tapi you boleh buat juga, okay, berdasarkan ni, you nak bagi weightage kat sini pun boleh juga, weightage. Sini berapa persen. So you dapat total. Okay, so you cuba katalah you nak tinggikan untuk fundamental. Okay, di sini mungkin you letak 0.2%. 20% lah. Sini pun 0.2%. Okay, lepas tu you nak tengok news pun you nak letak 0.2. Okay. Supply pun you nak letak 0.1. Leader ini you tak kisah, you nak letak 0.05, 5% je. Okay, institutional you nak letak 0.05 kan? Ini kalau you letak berapa dah cukup lah 100. Kata lebih pula lah. So kalau saya totalkan ni, dia akan jadi 85. Okey, mungkin boleh tambah sini lah. Ni 0.1. Okey, ini pun 0.1. Taklah, yang laggard ni 0.05 lah. Okey, you nak letakkan market direction 0.1. Oh, tak cukup lagi. Ni 0.1. Tak cukup lagi. Ini 0.1. Okey. So you boleh buat weightage macam ni. Okay, weightage macam ni, so maksudnya you akan kira yang ni berdasarkan weightage yang ni. Okay, so contoh ni kalau campur je, kalau weightage you akan buat sama juga. Okay, yang ni kali dengan yang ini
Okay, then you tambahlah yang ni lah. Tambah yang ni. Okay. Kali dengan yang ini. Okay, tambah yang ini. Kali dengan yang ini. Tambah yang ini. Kali dengan yang ini. Ini contoh lah contoh. Okay, ini you boleh buat je. You boleh try nak buat kan. Macam mana untuk you dapatkan satu markah lah. Betul ke saya buat ni. Okay, tapi kena buat kurungan sebenarnya. Ini kalau pakai weightage lah. Tapi weightage tu adalah berdasarkan you punya preference. You nak tinggi kat mana? Okay, you nak tinggi kat fundamental, you nak tinggikan dekat market direction, ataupun you nak tinggi kat institution ke, itu terpulang kat you. Okay, so saya buat ni dulu. Okay, you akan dapat dia punya ni. 0.7 0.7. Kalau dia semua satu, dia akan dapat satu lah. Dua. Kalau markah penuh dia dua, kalau semua satu. Okay. Tapi dia terpulang kat you lah, you nak buat macam mana. Tadi market direction tak ada, okay. So kita dapat 4/7 ini. Okay, 4/7. So you buat pula dayang. Okay, dayang kita tengok. Okay, sekarang kita tengok berapa masa lagi. Sekarang dah pukul berapa? Saya tak nak ambil masa you all. Sekarang dah pukul berapa ni? Mana ni masa ni? Tak jumpa pula. Tak nampak. 10.37. Okay, kita try cuba buat dayang sikit. Okay, dayang. Start balik daripada current earning. Okay, current earning berapa? Dayang. Kita buka Malaysia Stockbiz tadi. Mana Malaysia Stockbiz? Malaysia Stockbiz. Ni. Okay, dayang. Okay, kita tengok dayang punya. Okay, dayang. Ini virus. Tak keluar pula dia.
Terputus kita, sorry. Okey. Sekejap, kita tadi nak check Dayang. Okey, kita nak check Dayang tadi kan. Okey, Dayang. Tak keluar lagi Dayang. Boleh dengar Internet connection is unstable lah. Okey, dengar Oh, untung. Tahniah. Okey. Untung Dayang tahniah kepada Amirul Afiq. Okey. So Dayang. Apa dah keluar ni semua ni? Ini adalah Malaysia Stockbase. Dayang. Tak boleh buka Malaysia Stockbase. Kita buka sinilah. Dayang. Saham. Okey, current earning dia macam mana? Okey, yang ni dah ada. Untuk saham dah bagi tahu. Institutional ada. Satu trend ada. Senang je. So boleh pakai dah ni. Okey. So Dayang current earning dia. Okey, ini institutional. Okey. Float dia 46%. Very hard to manipulate. Okey. Ini maksudnya sindiket tak boleh nak main dah ni. Okey, sindiket tak boleh nak main nak kacau ke apa ke kan, nak pump and dump ke apa, tak boleh Okey, so mana quarter earning ni? Quarter QR dia ni. Okey. QR dia quarter report. Okey. Sebab tadi kita cakap kalau untung 1, kalau rugi kosong kan. Walaupun untung dia berkurang, tapi kita letak contact your IT team to upgrade to Zoom Pro for unlimited group meeting minutes. Aduh. Okey lah. So untuk macam ni lah, sebab saya rasa dia bagi saya 10 minit je ni. Okey, 10 minit je. Jadi saya tak boleh nak buat Dayang, tapi kita kata yang ni ada 1, so you boleh letak Dayang 1. Lepas tu untuk annual, okey, untuk annual dia, annual tak ada pula sini. Okey, so annual dia saya rasa okey ke tak annual dia? Ini apa? Sapura. Dayang. Kita tengok dekat ni. Kat access screen ni. Apa annual ke ni? 13.166 juta tu? Annual ke quarter? Annual So annual okey tak? Say. Annual okey ke tak? Tak boleh nampak ni. Minta maaf lah, internet tak berapa bagus lah malam ni. Okey, kurang sebab COVID. Okey, tak growth. Okey, so kita nak letak annual kosong ke 1? Okey, current earning kita letak 1. Annual kosong ke 1? Kosong lah sebab tak ada growth. Okey, tak ada growth, kosong. News ada tak news Dayang? Ada news baru tak? Ada new management baru tak? Ada apa-apa news tak Dayang? Siapa boleh tolong saya? Tak, ini contoh je. News ada tak news? Saya ada 7 minit je lagi ni. Lepas ni dia tak bagi dah. Pandai ada orang sekarang ni. Dulu tak ada dah macam ni. Dulu kita sambung lagi. Sekarang ni dah 3 kali sambung, dia dah bagi 10 minit je last. Ada news Okey, news ada Apa news Boleh tak bagi tahu news apa?
Ada news okey, ada news kita letak 1. Okey. Supply private placement, okey, ordinary share. Okey. Okey. Good news ke bad news ni? Private placement. Ada nyamuk. Bad news. PP bad news. Okay, PP dia ada 2 lah. Satu good news pun boleh, bad news pun boleh. Sebab bad news ni bila share diluted lah. Share diluted. Okay, lepas tu kalau harga lagi murah daripada harga kita beli memang tak okey lah kot. Tapi kalau dari segi dia boleh jadi good ataupun bad lah. So sekarang ni kita nak letak ni sebagai good ataupun bad. Saya letak tadi 1 ke good news lah. Dia boleh jadi bad ataupun boleh jadi good lah. So untuk private placement ni. Tapi kalau ikutkan dia dapat suntikan modal. Cuma kita ni pemegang saham yang sedia ada. Pemegang saham yang sedia ada. Kita punya share tu akan dilute tau. Sebab ada orang datang lagi masuk lagi dalam share tu. So harga akan jatuh sikit lah. Dia akan adjust lah. Bukan jatuh, adjust. Okay, so news kita letak 1. Okay, supply and demand. So macam mana? Cuba boleh tak tengok dia punya supply and demand tu? Okay, supply and demand tu adakah dia punya demand tu bertambah ataupun berkurang? Okay, berbanding dengan average. Okay, berbanding dengan average. Dah keluar belum tak saya punya dayang ni? Dayang. Ni apa? JFM. Wah tu tak stable juga. Ini keluar lain pula. Dayang announcement pula dah. Dayang. Ni dayang. Okay, dayang punya average volume hari tu ialah 27 juta. 27 juta ni kan. 27 juta. Average dia adalah okay, average tengok ini quarter report, okay, positif. Annual dia annual dia tak ada growth lah, naik turun dia tak konsisten lah, tak konsisten. Okay, betul lah. Okay, daripada segi volume, okay, 27 juta, average volume, mana average volume ni? Tak ada. Sini tak ada. Kena pakai. Ada doktor kat bawah. Wah. Tadi. Yang tadi tu. Ni. Macam mana tak nampak? 14 juta. Yang ini? Tu ada demand lah ni. Kan? Ada demand. Sekarang ni demand dah ada. So kita letak 1. Kita letak 1. Okay. 1. Okay. Leader or laggard tadi kita katakan dia leader kan. Sebab dia naik dulu kan. Dia hibiscus dengan apa lagi satu tadi? Naik Velesto Okay, bukan Velesto ni, ada 3 tadi yang naik tadi yang kita check tu. Okay, saya pun tak ingat. Okay, yang kita buat comparison tu, so dia ada, institution pun dia ada institution pun dia ada, market direction kita tengok market. Market direction saya rasa Dayang. Okay, kalau Dayang kita tengok Dayang Dayang minta maaf ya. Kesian korang Aduh, ya okey. Minta maaf sangat-sangat. Okey, sorry. Sebab betul lah. Ini yang free punya macam ni lah. Internet saya memang tak berapa elok lah malam ni. Rasanya dah
Okay, kita tengok dayang sekejap. Okay. Saya rasa kita buat 2 je lah. Nanti kalau banyak kali macam ni kan apa pula kan. Okay, dayang hari tu memang tengah cantik masa time sebelum dia jatuh tu Sebelum dia jatuh tu. Okay. So sekarang ni dia dah buat market structure uptrend dah ni. Nampak ni weekly market structure uptrend. So direction ni macam mana? Uptrend ke downtrend lagi? Short term dia uptrend lah Okey, saya nak tengok saya punya lama punya ni apa benda yang saya lukis dulu ni. Oh, saya target sini. Ni masa COVID tu jatuh Masa COVID tu jatuh dan terus jatuh. Sekarang dah naik sikit. Okey, dia dah buat market structure ni. Okay, ini dia panggil market structure. Okay, higher high, higher low, higher high. So dia kena buat jugalah terus higher high, higher low, higher high, higher low. Okay, so you all nak bagi berapa ni? 1 ke 0 ni untuk direction, market direction? 1 ke 0? Satu Syabil, thank you Syabil. Hisham sebagai 1, okey 1. Alright, so kalau 1 saya letak 1 lah. Saya letak 1. Tapi ini adalah kita punya contoh je contoh saja. Okay, so kita dah buat 2 company dalam oil and gas yang apa ni yang kita cuba buat malam ni Okay. So lepas ni you all boleh sambung lah. Boleh sambung lah nanti kalau you nak melabur dalam oil and gas ataupun sektor-sektor lain. Jadi kalau di sini 1, so total untuk CanSlim dia nanti ada 6. So kalau kita banding antara Dayang dan Sapura, okay, you nak pilih yang mana kalau you nak invest? Ikutkan kepada CanSlim. You nak pilih yang mana? Okay, Dayang. Okay. So, Dayang. Okay. Cuma untuk timing lah. Timing tu you kena tengok lah timing dia. Okay. Timing tu you kena tengok lah. Okay. Timing nak masuk tu. Saya rasa ikut structure dia dah ada lah. Dia dah buat market structure. Yang untuk Sapura dia belum lagi buat market structure Kena tunggulah. Maksudnya dia boleh naik juga sebab dia laggard kan. Lambat. Okay. Dia lambat lah. Dia naik tapi mungkin akan naik lambat sikit. Okay. So, you kena sabar lah je. So kalau you jenis sabar tu boleh tahan tu, you boleh lah masuk. So you boleh buat yang lain-lain semua ni sampai you dapat semua dan dari situ you boleh pilih mana satu yang you nak. Okay, you nak masuk. Tapi penting money management is very important. Money management Okay, money management is important. Melainkan you nak merempit masa tu kan. So you dah kena kira dah berapa you sanggup rugi. Okay, berapa you sanggup rugi kalau yang penting jangan ingat nak untung saja. Kita kira juga berapa kita sanggup rugi. Okay, sebab kalau kita tak sanggup cut loss tu yang kita akan biar je lagi. So tapi kalau dalam konteks-konteks yang macam contohnya kalau you dah tengok direction dia, okay, market direction contohnya bukan market direction lah. All direction dah naik. Okay, you tahu. So counter minyak ni pun mungkin akan naik kan. So you kena tahulah mana you nak cut loss. Kalau Sapura tadi you nak beli, okay, you kena tahulah dekat mana you nak cut loss kan. So 14 sen tu you mungkin 11 sen tu you kena cut loss lah. Kan? 11 sen sebab kat situ lah 11 sen ke bawah lah. Kat situ pun tadi you tengok siapa masuk, Amanah Raya masuk kan. Amanah Raya masuk 11 sen. Okay. So itu
tempat yang mungkin you nak kena cut loss. Sebab apa? Dia situ pun institution masuk kan, dan itu pun support saya 11 sen tu. So kalau nak sanggup rugi tu, so maksudnya untuk you kira position sizing is very important. Okay? Position sizing yang very important. Okay, so saya nak tanya rakan-rakan dalam ni, saya ada soalan ya. Assalamualaikum doktor, yang buku tu ada tak belajar FA yang doktor ajar ni juga ke tengok float tu semua ada and 40 bonus tu? Tak ada, yang tu tak ada, belum tulis lagi. So apa yang you dapat ni adalah yang belum saya tulis lagi, belum saya terjemahkan lagi ke dalam buku. Sebab saya selalunya bila saya dah nak terjemahkan dalam buku tu, dia akan ambil masa yang panjang. Adjusted float tu untuk tentukan jerung. Okay, saya akan terangkan sikit tu. Float ni, float, macam ni. Saya buat kat sini. Kita saham, kita panggil semua saham yang ada dalam pasaran ni, iaitu Dayang punya ni lah, contoh Dayang. Okay, Dayang ni, semua saham yang ada dalam pasaran dia panggil total share outstanding. Itu yang ada dalam pasaran. Termasuklah yang dipegang oleh Jerome, dia pegang oleh retailer. Sebab dalam pasaran, salah je. Dalam pasaran, kita akan ada pelabur, ada 3 jenis. Pertama retailer, kedua institution, dan ketiga adalah foreign. Foreign investor. So ada 3 jenis kan. Kita kat mana? Kita ni lah retailer. Institution ni ialah Menaraya, EPF dan sebagainya, dan juga kita kategorikan yang director, shareholder yang besar-besar dalam tu, itu adalah sebagai institution jugalah. Walaupun dia individu tapi dia memang entrepreneur, dia yang buat syarikat tu. So kita panggil dia insider lah. Institution. Foreign ni foreign investor lah. Sekarang ni foreign investor banyak dah keluar daripada Malaysia punya market. So total dia adalah semua ni. Tapi selalunya yang dua ni, foreign dengan institution, kita panggil dia saham yang ni. Saya share screen ke tak ni? Saya share screen ke? Saya share screen. Yang dua ni, dia ni dia bukannya float, dia selalu dia pegang. Yang retailer ni ialah float lah. Float. Maksudnya kalau you beli root beer, yang bawah tu adalah yang ni, dua ni. Ni yang air tu. Yang air tu. Yang atas ni yang float tu, yang tinggal yang tu lah, float tu. So yang ni yang didagangkan di dalam pasaran. Yang 40 bonus tu video pembelajaran. 40 bonus tu video pembelajaran lah. Faham tak ni Nuri Syam? Yang float tu adalah yang didagangkan, iaitu kita beli jual beli tu. Yang institution ni dengan juga major shareholder, dia tak jual beli sangat. Dia akan simpan. So yang float tu kecil. Kalau float tu tadi macam contoh Sapura tadi, float dia terlalu besar. Float dia 71. Yang institution 29. Jadi beratlah. Ni nak bergerak ni berat. Sebab 71% retailer pegang. Retailer ni beli kecil ya. Tapi kalau institution ni dia memang besar dia beli kan. So maksudnya sebab tu float ni kalau dia terlalu besar, maka dia akan jadi berat untuk naik. Tapi kalau float dia kecil, contoh macam JFM tu, float dia 13. Major shareholder, institution dan sebagainya, yang selebihnya iaitu 87 lah kan.
So 13% ni yang duk naik harga tu, turun naik tu, yang JFM tu naik laju, turun pun laju. Okay, alright. Sebab apa? Yang lain semua pegang, dia pegang relax-relax, dia tak ada jual beli dia. Okay, so itulah dia punya dinamakan float dan juga yang bukan float. So sekarang ni, okay, saya nak tanya yang rakan-rakan semua, Can Slim ni boleh faham tak? Can Slim ni. So adakah hari ni 2 jam ni bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, cik-cik puan dan semua ni untuk memahami tentang William J. O'Neill punya teori ni, tentang teori Can Slim ni. Boleh tak bagi feedback kepada saya, boleh faham ke Can Slim ni? Agak-agak boleh tak ikut teknik Can Slim ni kalau untuk memilih counter nanti? Okay. Jelas okey, bagus. Jelas, boleh. Jordi, boleh. Okey, faham. Dapat ilmu tambah lagi insya-Allah. Faisal, okey. Alhamdulillah. Alright. Okey, alhamdulillah okey. Alhamdulillah faham, okey. Alright, okey. Wan Roziah Naim, Wan Roziah Hanim. Okey, faham. Alright. Lagi yang lain-lain, ada berapa ramai lagi dalam ni? Ke dah tidur dah semua ni? 13 orang je, okey. Alright. So macam ni, nanti saya akan compile balik video-video ni sebab dia dah pecah-pecah tu kan. Nanti insya-Allah saya akan sharekan dalam YouTube. Okey. So saya nak minta maaf kalau ada kesilapan, kekurangan tu datang dari saya sendiri. Okey, insya-Allah kalau you boleh sharekan tentang ilmu Can Slim ni kepada rakan-rakan yang lain. Okey, saya sangat-sangat berterima kasih lah. Okey, kerana berkongsi ilmu dengan rakan-rakan yang lain. Okey. So dengan ini kita boleh tutup majlis kita ni dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Subhanakallah wa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Amin insya-Allah.